Ya. Jadi dengan makna yang lain, apabila kita inginkan keredaan Allah, kena bermula daripada kita dulu. Kita yang kena redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keredaan kita kepada Allah, kita redha kepada perintah Allah, kita redha pada larangan Allah, dan kita redha pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud bermula daripada mujahadah kita, untuk kita rasa redha dan rasa puas hati pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita rasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia memerlukan ilmu, memerlukan kepahaman, memerlukan kepahaman yang sangat kuat. Sebab sesuatu yang kita nak redha ini adalah sesuatu yang berlawanan daripada kehendak nafsu. Jadi dengan makna yang lain, kita diperintahkan agar redha. Makna redha ni suka. Makna redha suka. Jadi tidak memadai kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak memadai kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memadai kita menerima ujian bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang terkena bala, kita kata. Tidak memadai. Yang nama dia bala, dah kena bala, dah kena penyakit, dah kena kesusahan, kita kata. Kita nak tolak macam mana? Allah Subhanahu wa taala bila uji hamba dia, tak ada siapa yang boleh tolak. Tetapi bukan sekadar kita menerima bala begitu sahaja, bukan sekadar kita menerima perintah dan larangan Allah, tetapi Allah telah perintahkan kita supaya redha. Redha bermakna suka. Tidak redha makna tak suka. Tak suka. Orang mahal tak suka nak pergi Seremban, dibawa ayah, pergilah dia, tapi untuk itu kan. Bermaksud dia tak suka dan tak redha lah. Tak ada senyum dia. Habis dia nak pergi mana? Dia nak pergi Melaka sana. Kita bawa dia pergi Seremban. Untuk dia. Tapi dia tak suka. Tu dia lain dah, tak urat dah. Hantar kata dia. Tak payah nak urat. Tak nak urat dah kan. Dia tidak redha, tidak suka. Tapi bagi seorang isteri yang faham makna khidmat pada suami, contoh dia, walaupun dia tak suka, maka dia senyum-senyum lah. Suka ke? Ya, suka, kata dia. Entahlah dia pura-pura kan. Laki orang mancing, rumah tak orang mancing, ajar ni mancing. Contoh, dia pun ikut lah masa muka. Tapi dia dah belajar dekat ustaz mana jangan duit macam tu, redha. Lepas tu dah senyum dia. Bawa lah ke mana nak bawa pun, kata dia. Lain pula nada kan. Jadi maksud redha itu memerlukan kepahaman, memerlukan ilmu yang kuat. Untuk kita redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana kita nak menerima dan redha pada ketentuan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada satu ayat Allah Taala mengatakan asa an tuhibbu syai'an, barangkali, kemungkinan juga, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kau suka itu fahuwa syarrul lahum. Syarrul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kau suka itu tak baik. Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang kau tak suka itu mendatangkan kebaikan. Jadi kita kena fikir banyak. Kita tak suka takdir Tuhan,
Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran dah. Boleh jadi benda kita suka tu mendatangkan kebaikan. Jadi bagaimana kita nak menghadapi husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Husnuzan saja dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi Allah Maha mengetahui sesuatu yang dia buat kan. Kita nampak macam tak elok, tak? Sakit mana dah elok. Begitu. Susah mana dah elok. Tapi itulah yang Allah Ta'ala takdir pada kita. Macam mana kita nak terima apa yang Tuhan buat. Maksudnya memerlukan kepahaman, keyakinan yang kuat. Maka mampu untuk kita rasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada ulama besar di Mesir, Al-Mujaddid Qarn al-Ishrin, kata ulama. Al-Mujaddid Qarn al-Ishrin, Mujaddid abad yang ke-20. Al-Imam Mutawalli Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, seseorang yang ditimpa bala yang banyak itu adalah sebab kesalahan manusia itu sendiri dia. Manusia yang sentiasa ditimpa bala-bala tak berhenti-henti, sebenarnya tindakan manusia itu sendiri, dia kata. Mula saya baca, balik pula kenyataan dia. Kenapa dia kata? Sebab sekiranya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan satu bala kepada kita, katanya, dan kita redha, maka Tuhan angkat bala tu dengan segera. Tuhan akan angkat bala tu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melayan kita dengan latif. Dengan selepas itu kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala latif, berlemah lembut. Allah Ta'ala permudahkan hidup kita. Kata dia. Tetapi sekiranya Allah Ta'ala beri kita satu ujian, kita bantah, kita tak suka, maka Tuhan tambah lagi bala yang kedua, bala ketiga. Kata Syekh Syarabi. Sebagaimana kalau kita mengajar anak kita yang tidak beradab, katanya. Anak tak beradab, mungkin anak dia adab tak beradab lah. Tersalah cakap ke apa ke, perangai dia tak disukai oleh ayah dia, kan? Pergi rumah orang dia tak jaga adab ke, habis dia meloncek-loncek dan apa-apa, dah anak dia. Jadi apa ayah dia buat? Dia lapuk sekali budak tu. Dia lapuk, dia cubit sakit budak tu. Kau melawan budak tu, dia lapuk lagi, lawan lagi, lapuk lagi. Sampai dah untuk. Tetapi sekiranya anak tu kena lapuk sekali, senyap dia, redha dia, tahu jadi baik dia. Tadi melampau-lampau manjat-manjat dia, dilapuk dia mak, masuk untuk dia, kan baik dia. Sampai habis orang berbuat pun untuk dia. Lepas tu baiklah mak pula, bagi aiskrim lah apalah, dah berubah dia. Ya. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ujian bala kepada hamba dia, maka kita berakhlak. Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memahami akhlak? Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memahami akhlak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat memahami akhlak, makna akhlak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apakah tidak memahami makna kemuliaan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat memahami makna kemuliaan. Sebab itu ada satu hadis menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat terasa malu apabila ada orang berusia mengangkat menedah tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Tuhan tidak menstajabkan doa dia. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat berakhlak, sangat mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila menguji kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mengetahui bahawa kita tidak selesa dengan ujian tu. Apakah Tuhan? Tuhan mengetahui. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jadikan paut kita ni dalam masa beberapa jam lapar dah. Dia je mencipta. Allah Ta'ala boleh cipta paut kita tak lapar sama-sama sebulan. Boleh? Allah Ta'ala cipta paut kita kan. Tapi Allah Ta'ala cipta paut kita dalam beberapa jam lapar balik. Pedih lapar nak makan dia kan.
Eh? Itu je Allah Subhanahu wa taala cipta tubuh badan kita, bila datang sakit kita. Dia cipta kan. Tubuh kita boleh sakit, tulang kita boleh sakit, urat-urat kita boleh sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan deria sakit. Allah Taala tahu? Sebab dia jadikan macam tu. Kemudian Allah Taala timpa kita sakit. Dan Allah Taala tahu kita tak boleh terima kesakitan tu. Allah Taala tahu. Dan Allah Taala timpakan juga ujian. Apakah Allah Subhanahu ingin menyusahkan kita? Apakah Allah Taala ingin mendera kita? Sebagainya. Allah Taala sebut, Allah Taala nak sekadar nak muji kita saja. Nak muji kita. Itu yang disebut oleh Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Banyak Allah Taala satu-satu sebut. Menggambarkan ujian ni banyak, bukan takat tu ya. Kata-kata yang banyak itu menggambarkan betapa banyak ujian ni. Bukan takat tu ya, Tuhan tak sebut pun ujian yang ni. Tak. Itu menggambarkan betapa banyak ujian Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut. Wal ju' lapar. Wa naqsim al amwal, dan kurang harta. Wal anfusi, kekurangan nyawa, keluarga. Wa thamarat, dan juga tumbuh-tumbuhan. Binatang tak disebut dia kira merangkum semua. Banyak ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Allah Taala kata, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala uji itu sebab Allah Taala nak tengok kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan apabila Allah Subhanahu menguji kita, Allah Subhanahu sangat mengetahui bahawa kita tidak boleh menerima ujian tu. Bermaksud kita tidak suka kepada ujian yang susah. Siapa yang suka? Tak suka. Dan Allah Subhanahu mengetahui. Kemudian apabila sesuatu yang menimpa kesusahan daripada Allah Subhanahu wa taala, secara zahir dia macam sesuatu yang tak elok Tuhan buat kita. Pada zahir macam satu benda tak elok Tuhan buat kita. Macam kita saja nak nanya kawan kita kan. Saja kita nak usik dia. Saja kita nak romang usik kawan lah. Kita cubit-cubit dia, kita cuit-cuit kawan ni jenis hontok dia. Jadi kita cubalah uji-uji kawan ni. Kita buat macam-macam lah dia, suruh selipar. Dia keluar masjid, dah disuruh dah tak ada selipar. Dah melelong, dekat bola kat jamban ni letak. Sorry budak aku cari. Ada belakang lah. Buat lagi macam-macam. Basikal dia robah kau. Dia naik motor-motor dia robah. 2-3 kali dia buat macam-macam. Dia tahu menyusahkan budak tu. Saja dia ramah. Kemudian budak tu dia tak baligh kejahatan tu dengan meradang tu. Kalau dia meradang, berhak dia meradang lah. Berhak dia marah. Bahkan berhak dia pukul kita pun. Sebab kita sengaja rabahkan motor. Kalau dia lapuk kita pun memang berhak kan lapuk lah. Kalau kena marah pun berhak lah kena marah. Sebab kita buat sesuatu. Tapi tak. Dibalasnya dengan sabar untuk jadi. Bermaksud keburukan yang kita bagi dibalas dengan kebaikan. Jadi lama-lama kita kata, lama-lama kita sogan lah. Sogan dekat dia. Dia tak marah, dia sabar dia. Jadi kalau orang yang ada hati Pak maksudnya dia malulah. Dia malu itu. Dia tak ada marah, tak ada. Dia tahu kita buat. Dia tahu hati dia. Jadi kalau orang berakhlak, masya-Allah dia akan muliakan kawannya dia. Hebat akhlaknya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak lebih akhlak pada orang ni?
Apakah Allah Subhanahu lebih rendah akhlak dia? Masya-Allah. Allah Taala lebih besar akhlak dia. Allah Taala buat itu sebagai ujian kepada kita. Pada zahir seolah Allah Taala buat satu benda yang tak baik pada kita tunjukkan kebaikan terhadap zahir yang tidak baik Tuhan tunjukkan. Tidakkah kita ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pada zahir menunjukkan ketidakbaikan kepada kita, tapi itu ujian. Maka kita tidak balas sesuatu itu dengan kita pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kita menunjukkan akhlak tidak baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mana? Dengan cara kita pertikaikan. Ya Allah, apalah kau konon dia ni orang semua okey, saya tak okey. Alah, kita pertikai. Bermaksud kita menunjukkan akhlak yang tidak baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya kita menunjukkan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa bala itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, tapi si hamba ini redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia memahami bahawa dia adalah seorang hamba dan Allah berhak melakukan apa saja. Masya-Allah. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membalas kebaikan kita? Allah Subhanahu akan membalas kebaikan kita dengan segera. Maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan mana yang lain, kita bersabar dengan sedikit ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kita menunjukkan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita marah, tanpa kita merungut, tanpa kita pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala mengetahui akhlak kita terhadap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu akan membuat kebaikan pada diri kita seumur hidup kita. Bahkan di akhirat nanti Allah Taala akan buat kebaikan kepada kita. Sebab kita menunjukkan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dalam ayat ini kita lihat yang mana sepatutnya balasan kebaikan daripada Allah Ta'ala itu dimulai dengan kebaikan daripada kita. Fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah engkau kepada aku akan juga mengingati engkau, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulukan daripada dia. Maka Allah Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum. Tuhan redha kepada itu. Wa radu an. Kemudian mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini ulama hakikat memberikan kepahaman di sebalik amal yang kita lakukan. Dengan arti kata lain, bila kita taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana ketaatan kita itu menyebabkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan mendapat redha di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita ada keinginan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Tuhan berikan kita pahala dan Tuhan berikan keredaan dia pada zahir dia. Tapi pada hakikat dia kata ulama, tidaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali Allah Ta'ala dahulu yang berkehendak untuk kita berzikir. Bukan kita dulu sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dahulu sebenarnya. Kita nak datang ke masjid, masya-Allah kita datang ke masjid, maka Tuhan berikan pahala sebab kita ada keinginan datang ke masjid. Pada hakikat dia Allah Ta'ala dahulu yang menginginkan kita datang ke masjid ni. Sekiranya Allah Ta'ala tidak menginginkan kita datang masjid, tak ingin kita datang masjid dah. Jadi rupa-rupanya kebaikan kita yang kita ingin lakukan ini dahulu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ayat ni pelik. Allah Ta'ala dulukan daripada dia dulu. Maka dia kata radhiyallahu, Tuhan redha kepada. Bermaksud tidaklah seseorang itu dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali Allah Ta'ala yang memilih untuk dia menjadi seorang yang redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Dia yang dahulu yang menentukannya. Pada hakikat dia lah. Maka dia kata radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha bagi amalan mereka itu
wa radu'an, dan mereka redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha birridha fa in lam tastati' fa fis sabri ala ma taqru khairun katsir. Ni yang kita baca itu kan. Hadis yang terakhir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha birridha. Ibadatlah, sembahlah, taatlah pada Allah birridha, dengan redha. Jadi itu yang terbaik dia. Jadi boleh sebut ibadat, maka ibadat itu terbagi pada tiga. Ibadat bermaksud kita melakukan perintah Allah, maka ibadat. Apa saja yang diperintah oleh Allah dan kita laksanakan, maka dia adalah ibadat. Jadi seseorang yang mencari nafkah, seorang yang bekerja, kenapa bekerja ketika ibadat? Sebab perintah agama supaya mencari nafkah kan. Allah cari nafkah, wajib cari nafkah. Dia ni adalah perintah daripada agama, maka dia ibadat. Setiap sesuatu yang kita laksanakan ada perintahnya daripada agama, maka dia ibadat. Jadi ibadat tu bukan sekadar kita nampak datang masjid, sembahyang, berzikir, baca Quran, tak. Apa sahaja perintah agama kita laksanakan, maka itu ibadat. Sebab tu dalam rumah tangga ibadat. Seorang suami buat baik kepada isteri yang ibadat. Dia sedang ibadat, buat baik. Walaupun dalam keadaan bergurau-gurau orang rumah pun tengah ibadat. Sebab apa? Sebab buat baik. Jadi ibadat ni tak ada maksud dia korek, tak ada gurau orang beramal ni. Tak. Sebab tu Nabi SAW orang yang paling kuat ibadat. Siapa yang boleh lawan ibadat Nabi SAW? Tetapi Nabi bersama dengan isteri, Nabi bergurau juga dengan Siti Aisyah sebagainya. Sebab tu untuk memberikan kegembiraan pada isteri. Maka itu perintah agama. Nabi bersabda, khiyarukum khiyarikum li ahlikum wa ana khairul li ahli. Nabi berkata, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga dia. Wa ana khairum fi ahli, dan akulah lelaki yang paling buat baik terhadap keluarga aku. Bermaksud rumah tangga yang paling bahagia adalah Nabi SAW. Rumah tangga paling bahagia adalah Nabi SAW. Walaupun Nabi hidup dengan penuh sederhana, makanan tak ada sebagainya, tapi Nabi adalah rumah tangga yang paling bahagia. Sebab apa? Nabi lah orang yang paling pandai membahagiakan keluarga dia kan. Yang kita bahagia ni maksudnya hati lah kan. Paling pandai membahagiakan. Maka ibadat itu adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, namanya ibadat. Kita meninggalkan larangan Allah, namanya ibadat. Bahkan ulama menyebut ibadat meninggalkan larangan itu lebih besar daripada ibadat melaksanakan perintah. Yang sunat lah. Yang wajib tu penuh lah. Bermaksud kita mampu melaksanakan ibadat sunat. Kita mampu solat sunat, kita mampu, tapi kita tak mampu untuk meninggalkan larangan Allah SWT. Bermaksud kita tersalah pilih. Jadi ulama kata sebesar-besar ibadat adalah meninggalkan larangan Allah SWT. Nabi SAW dalam hadis Nabi kata, Nabi bersabda, lakukanlah apa yang aku perintahkan sekadar yang kamu mampu. Nabi kata, ala qadri mastata'tu. Di sini ulama menyebut lakukan
apa yang Nabi perintah sekadar yang mampu, itu maksudnya yang sunat. Nabi mengatakan, kamu lakukanlah apa yang aku perintahkan mengikut kadar kemampuan kamu. Jadi bukan maksud kadar kemampuan ni kita boleh sembahyang 4 waktu ya, subuh tak apa dah. Kenapa tak sembahyang pula? Nabi kata, buatlah sekadar yang mampu. Bukan itu maksud dia. Bila puasa pula, tak pukul 1 lepas tu makan. Pula tak puasa pula. Nabi kata sekadar mampu. Tak, kata maksud dia. Sekadar mampu ini perkara yang sunat. Yang wajib tak ada dia punya kompromi dah. Kau nak buat. Jadi maksudkan Nabi itu, lakukanlah apa yang aku perintahkan semampu kamu. Itu yang sunat. Kelebihan kita baca Quran, kita kata sunat. Tak mampu dah, dia kata. Habis tengoklah bulan Ramadan, kita kata. Bulan lain tak dapat dah. Berdosa tak? Tak berdosa pun. Sebab dia sunat. Sebab yang sunat qabliyah ba'diyah. Kita kata. Kita buatlah sekadar mampu. Nabi mengatakan, lakukanlah perintah yang aku perintahkan sekadar yang mampu dan tinggalkan apa yang aku larang. Larangan Nabi itu tak ada kompromi. Bila larang, Nabi kata dah, larang tu kau nak berhenti. Tapi yang Nabi perintah, itu kita buat sekadar mampu. Nabi perintah kita bersedekah. Banyak mampu kita mampu. RM5 boleh. 10 boleh. 50 tu kena fikir seminggu dulu kata. Jadi mampu RM10 ya, dah RM10. Jadi maksud kami mengatakan, lakukanlah apa yang perintahkan sekali mampu. Tetapi apa yang aku larang, Nabi kata, tinggalkan. Tak ada kompromi dia. Maka sebagian ulama mengatakan bahawa ibadat yang paling besar adalah meninggalkan yang dilarang itu. Itu lebih banyak pahala daripada kita menambahkan yang sunat. Yang sunat dapat pahala lah. Maka ibadat, yang namanya ibadat adalah melaksanakan apa yang diperintah. Yang namanya ibadat, kita meninggalkan larangan. Yang nama ibadat adalah kita sabar qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana kita sabar menerima ujian Allah, maka ketika itu kita sedang beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi bersabda, "Ubudullaha birridha." Ibadatlah, sembahlah Allah dengan redha. Bermaksud salat redha, kita kata. Tuhan perintahkan kita salat redha. Tak ada bantahan. Sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala perintahkan kita ke masjid dengan perintah sunat muakkadah, kita redha. Jadi redha ni terhadap perintah yang wajib dan redha terhadap perintah yang sunat. Mengikut qadar kita. Mengikut qadar kita. Redha kepada Allah tak sama di antara satu dengan lain. Macam tadi lah. Sedekah RM5 boleh. RM10 boleh. 50 50 ni susah sikit. Menggigil sikit tangan nak keluar. Gitu. Sebab itu di antara para sahabat tak sama amalan dia, mengikut qadar redha mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedang Umar, dia hanya mampu untuk nafkah separuh harta. Dia boleh redha kan? Dia boleh redha. Dia bawa harta sebanyak-banyaknya. Maka Nabi tanya, wahai Umar, berapa yang kau tinggalkan? Banyak mana yang kau bawa? Separuh ya Rasulullah. Maksud Sayyidina Umar mampu untuk berikan nafkah harta dia separuh kekayaan dia. Lebih pada itu tidak mampu lah. Tidak boleh redha lah. Yang dia mampu redha separuh. Lebih pada itu tak mampu. Tapi dia rasa dia lah yang paling banyak lah. Datang pula Sayyidina Abu Bakar.
Nabi tanya, berapa yang tinggal di rumah? Allah wa Rasul, dia kata. Mana tak ada satu pun. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maksud, Sayyidina Abu Bakar redha untuk menyerahkan seluruh kekayaannya. Bermaksud, tahap redha tak sama. Begitu juga ibadat. Ada orang redha baca Quran, sagi semuka. Bernanda lah. Sejuzuk boleh tak? Sejuzuk tak dapat lah. Banyak kojo saya nak ambil. Begitu ibadat yang lain. Qabliyah, ba'diyah. Boleh redha kita. Qiyamulan. Itu Pak, susah sikit. Tidak mampu untuk kita redha, tak ada perintah tu kan. Kalau kita redha tak ada perintah tu, bangun kita. U'budullaha birridha. Sembahlah Allah Ta'ala dengan redha. Terutama kepada perintah yang wajib. Solat 5 waktu redha. Puasa Ramadan redha. Bahkan ada darajat yang lebih tinggi pada redha lagi. Ada darajat yang lebih tinggi pada redha. Apa darajat yang lebih tinggi pada redha? Darajat tinggi daripada redha, merasai kelazatan, merasai kemanisan. Lagi tinggi. Redha ni kita redha lah, redha. Kita redha sahaja. Tapi ada lebih pada, bukan sekadar redha, tapi kita merasai kemanisan ibadat. Itu lebih pada redha lagi. Maka Nabi mengatakan, fa'illam tastati', kalau kamu tak mampu untuk ibadat dengan redha, kan? Redha ni maksud tak ada masalah. Sembahyang, tak ada masalah. Sembahyang. Ke masjid, tak ada masalah. Fa'illam tastati', kalau kamu tak mampu redha, tak mampu kita rasa selesa dengan ibadat, maka dia katakan fa fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Maka pada sifat sabar kamu tak ada satu yang kamu benci itu, maka ada kebaikan yang banyak. Kita salat 2 rakaat redha, 2 rakaat boleh tekan redha. Hampir rakaat redha lagi. 20 20 itu susah sikit dah. Tapi kita buat je sabar gitu. Jadi buat tarawih 20 rakaat. Siapa mampu sabar? Siapa mampu redha? 20 rakaat untuk semua. Yang redha tak tahulah, mungkin imam redha ya. Dia seorang baca kan. Yang belakang ni tak setuju, musyarak pun tak setuju. Tak redha lah. Tapi imam ni ada kuasa penuh. Buat ya, maka terima ya. Maka terima dengan sabar nama dia. Diterima dengan sabar dia. Akhirnya habis tarawih 20 rakaat. Tapi sembahyang tadi penuh dengan kesabaran. Bila keluar masjid tu merdeka rasa. Contoh kan. Jadi kalau lepas sembahyang tarawih rasa merdeka, masa sembahyang ni kita sabar dengan lebih ya. Sebab itu Allah Taala disebut wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh ahli keluarga sembahyang dan sabar. Maksud soal sembahyang terbaik sabar. Kalau boleh dia nak sembahyang lewat-lewat ya, maka mak ayah suruh sembahyang awal tu. Buat dia, maka sabar. Semang sabar. Sehinggalah kita memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita redha. Salat 5 waktu itu redha. Kita redha. Redha ni maksud tak ada bantahan. Tidak ada borek lah. Kita lakukan. Tak ada sabar-sabar. Kita redha perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih hebat lagi, kita merasa kemanisan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa lah. Bukan dia redha tak, memang dia menginginkan. Allah nak pergi masjid mana rasanya. Masya-Allah kita kata. Masya-Allah nak baca Quran mana rasanya. Ini lebih pada redha lagi. Ini kelazatan nama dia.
Kalau orang tu jenis orang yang beradab, bila dijamu makanan, dia redha lah. Mi boleh, kata dia. Mi Singapura boleh. Semua boleh ya. Dia jenis redha kan. Macam suami redha pada isteri dia kan. Masaklah pun, hari ni sardin boleh, kata dia. Jadi jenis tak banyak cerita kan. Walaupun dia selera dia tak orang nak, tapi dia tahu kesian mahal letih tu dia masak dengan kepahaman yang macam-macam lah. Maka dia redha saja apa yang dimasak kan, ikut dia redha. Maka lebih pada itu lagi, dia merasa kemanisan, kemanisan ibadat. Jadi bukan redha, dia rasa kemanisan, rasa keinginan untuk melakukan ibadat, rasa kelazatan melakukan ibadat. Ini atas pada redha lagi. Nabi SAW diberikan kelazatan pada solat dia. Maka Nabi mengatakan ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan qurratu 'ain aku dalam solat. Jadi solat Nabi ini bukan sabar. Solat Nabi ini bukan sekadar redha, tapi Nabi menikmati ketaatan tersebut. Nabi Ta'ala dan sebagainya yang dihurai dalam kitab tasawuf lah. Maka Nabi bersabda, "Ubudullaha birridha." Sembahlah Ta'ala dengan redha. Fa illam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrah khairun katsir. Maka kita ada dua pilihan saja. Kita ada dua pilihan saja. Sama ada kita redha ataupun kita sabar. Bawah pada itu tak ada. Bawah pada sabar, apa nama? Hilang sabar. Bawah pada sabar, hilang sabar. Berungut dan sebagainya lah. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan larang, ataupun Allah, apa yang Tuhan tak berikan. Jadi kita tak ada pilihan. Pilihan kita sama ada kita redha, ataupun Nabi kata kalau tak mampu redha, maka kita sabar terhadap perintah, sabar terhadap larangan, sabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sabar itu dapat kebajikan yang amat banyak. Yakni katanya di sini, sayugianya hendaklah engkau berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala itu dengan redha. Yakni suka hati. Suka hati. Dia redha ni maksudnya suka hati. Dia belum sampai peringkat cinta. Redha ni belum sampai peringkat cinta. Redha ni kita redha lah. Seorang isteri dia redha ke mana saja laki dia bawa. Ke mana saja. Ada topik yang dia tak suka, ada topik yang dia suka. Kan? Tapi dia redha je bawa Kelantan. Yalah, boleh lah kata. Qadah boleh ikut dia. Tapi dia lebih suka pergi Qadah. Dia pergi Kelantan. Tapi dia ikut dia. Tapi bila dia ajak pergi Qadah, dia bukan sekadar redha. Dia suka lagi. Bila nak pergi? Kata dia. Bila nak pergi? Suka dia. Bermaksud dia ada cinta terhadap perintah dia kan. Bila pergi Kelantan, jadi dia tak apa suka pun lah. Tapi dia tak mungut pun. Dia ikut dia. Dia ikut dia pasrah. Tapi belum sampai peringkat dia rasa cinta terhadap perintah tu kan. Jadi begitu juga kita dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita redha dengan perintah solat, maka kita lakukan redha. Tapi sampai dalam tahap kemanisan solat, belum sampai lagi tahap kemanisan solat, belum sampai. Kalau sampai tahap kemanisan solat, maka terimpi-impi kita solat. Macam kita terimpi-impi makan kan. Bila nak makan ni pukul 10 ni, bila kita bila nak rehat ni, minum teh pukul 10 kena rehat, tak kojo pejabat kojo lah. Jadi tengok pukul 9, setengah jam ni, tak sabar-sabar kita nak pergi minum. Nak pergi minum kan. Sebab kita menikmati benda tu. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah dia menyebut tahap
tahap orang solat tu macam mana. Ha, kalau Imam Ghazali sebut tu, Masya Allah, jauh mana kita ni, solat kita dengan solat yang disebut. Di antara kesempurnaan solat, selain daripada ulama letakkan solat tu ada rukun yang zahir dia. Rukun apa? Rukun 3 boleh solat. Imam Ghazali letakkan rukun batin solat ada 6. Ada rukun batin. Itu disebut dalam kitab Ihya ataupun dalam kitab Sairus Salikin. Kitab Sairus Salikin adalah kitab cedokan daripada kitab Ihya. Ulama fiqh dia tak bahas bab rukun batin solat, tapi Imam Ghazali dia bahas rukun batin solat. Di antara rukun batin solat disebut tamalluqan. Masya Allah. Tamalluqan ni apa? Tamalluqan ni kerinduan kita nak menunggu solat Isyak. Lepas solat Isyak, kerinduan kita nak menunggu solat subuh. Lepas solat subuh, ternanti-nanti kita solat zuhur. Siapa dia macam tu? Tak jumpa kita. Yang ada, dah ada kek pula zuhur, cepat warna lah masuk Kita banyak kerja nak gitu. Datang pula. Lepas zuhur pula, duduk berjalan, masuk asar, dah nak masuk dah. Capek kita tu. Belum sampai nak berehat ni. Oh, kita rasa tak solat tu berehat kan? Belum sampai nak berehat ni. Dah solat dah pula kata. Jadi kita bukan menanti-nanti solat, tapi kalau boleh biar lambat ni kan. Tapi Imam Ghazali menyebut kesempurnaan solat itu salah satu itu tamalluqan. Ternanti-nanti solat. Oh, tak dapat kita. Kemudian nak solat pula masuk dengan rughbah. Masuk dengan solat itu dengan halabo. Macam kita lapar nak makan kan. Sibik tak terbau. Kalau terbau, langsung tak khusyuk ni kan. Jadi kita tak sabar-sabar nak makan. Sebab benda kita suka kan. Tak sabar-sabar kita nak. Begitulah salat, taraghuban apa? Taraghuban ni bermaksud sangat gemar nak solat. Ada ke kita macam tu? Oh, tak ada kita. Kita sekadar redha redha solat. Tapi taraghuban tu belum sampai dah. Itu Imam Ghazali sebut satu-satu kesempurnaan solat. Jadi kalau atas pada redha lagi, bermaksud kita merasai kemanisan ibadat itu. Bukan redha, kemanisan. Solat kemanisan. Maka baca Quran itu bukan lagi redha baca Quran. Tetapi baca Quran itu kemanisan. Ada seorang awliya ila salihin, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada dia, maka dikatakan bila dia baca Quran, dia merasai kemanisan Quran itu. Dan kemanisan Quran itu bukan dirasa hati. Kita kata ibadat ni kita rasa kat hati kan. Sembahyang rasa ketenangan hati, berzikir rasa di hati. Kalau rasa kemanisan pun kemanisan di hati. Tapi Syekh ni tadi, kemanisan Quran itu menjala keluar sampai ke lidah. InsyaAllah satu-satu karamah lah kita. Baca Quran itu dikatakan dia merasa kemanisannya. Kita kata kalau rasa manis Quran ni, kita rasa kat hati. Oh, rasa manis di hati. Tapi Syekh tadi tidak. Dia baca Quran tu kemanisan sampai ke lidah. Sehingga dikatakan bulan Ramadan dia tak baca Quran pada siang hari. Bila orang tanya kenapa? Takut batal, dia kata. Takut batal. Sebab apa? Sebab manisnya Quran sampai ke lidah. Maka dia baca Quran malam ni. Tapi ulama yang lebih alim daripada itu mengatakan tak batal. Kalau sekadar rasa manis Quran sampai ke lidah sekali pun tak batal puasa. Tapi dia ragu takut batal puasa, maka dia tak baca Quran pada siang hari. Dia takut batal sebenarnya sebab kemanisan dia sampai rasa ke lidah dia. Jadi kata ini bukan lagi ibadat dengan redha, tapi ibadat dengan kemanisan kita. Lebih tinggi lagi derajat redha. Redha ni sekadar kita terima saja apa yang Allah Taala perintahkan tanpa ada bantahan daripada hati kita. Macam redha. Begitu juga apa yang Allah Taala takdirkan, maka redha.
Eh? Jadi adakah orang sampai tahap apa yang Tuhan uji tu rasa kemanisan, atas pada redha lagi? Ya. Jadi apa yang Tuhan takdirkan, kita redhalah, tak bantah. Ada tak sampai derajat orang yang ditiba bala dia merasa kemanisan? Oh, macam mana? Sebab tu ulama tasawuf ada kata-kata syair, dia kata, hatta ujian Allah Ta'ala pun mani, kata dia. Masya Allah. Hatta ujian daripada orang pun rasa kemanisan. Macam mana, tahap macam mana kepahaman dia ni? Bukan sekadar redha, ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi mereka melihat ujian itu satu kemanisan. Tuhan uji pun manis juga. Masya Allah. Kenapa? Sebab begitu kuat mahabbah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuat mahabbah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Tuhan uji pun manis. Maka datanglah ungkapan mengatakan darbul habib la yu'zi. Darbul habib la yu'zi. Pukulan kekasih tak sakit, bahkan lazat. Kekasih dia cubit power. Tengok siapa cubit, kekasih dia cubit. Bukan sakit dia, mengigau seminggu. Sebab kekasih dia cubit dia. Dia marah, dia cubit dia. Sakitlah cubit dia. Tapi yang cubit dia siapa? Kekasih dia cubit dia. Cubit satu kelazatan. Seminggu tinggal. Kau boleh minggu depan kau nak cubit dia. Kan? Ataupun dilapuk kan? Dilapuk kan? Terasuklah. Kita cuba orang yang kita berkelahi dilapuk gitu. Jangan kau lapuk, selisih sikit pun marah gitu. Apa dah lalu sebelah ni gitu. Sakit gitu. Tak kono pun bau, selisih anginnya. Ada meradang kita dah. Sakit warna gitu, terasa angin kan. Tak kono pun. Tapi belagu angin ya kan. Meradang tu dia gitu. Sebab apa? Orang yang kita musuhi. Tapi kalau kekasih mukul, seminggu gitu mengigau. Lazatnya kena pukul oleh kekasih. Sebab apa? Yang mukul ada orang yang dicintai. Jadi macam tu perumpamaan ulama sebut. Jadi yang menguji itu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kepahaman yang sangat mendalam lah kita kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni redha dan suka hati, maka jikalau tiada kuasa akan demikian itu, maka hendaklah engkau berbuat ibadat itu dengan sabar, yakni dengan menahan akan kesusahan ibadat itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, kita baca hadis ni kita akan dapat memahami sesuatu yang rahsia di balik yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya dipahami oleh ahli faham. Dipahami oleh ahli faham. Apa dia? Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila Allah Taala mencintai seseorang. Jadi kalau kita tahu bahawa kita dicintai oleh kekasih yang kita kasih. Kita kasih dekat seseorang. Kita kasih seseorang tapi kita belum tahu dia pun kasih kat kita. Kita hanya menikmati cinta kita kepada dia. Kalau cinta kita dibalas oleh kekasih kita, langsung kita kata tak sedari. Kita hanya menikmati cinta kita kepada kekasih kita. Dia belum balas lagi. Kita hanya menikmati cinta kita sahaja. Tiba-tiba dia pandang, senyum, kijit mata dia, langsung rabah kita itu. Maknanya kelazatan cinta kita dibalas dengan cinta. Kita kata kita merasa kelazatan. Sebab apa? Sebab kita mencintai seseorang kan. Maka kita tidak memahami makna kelazatan cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kemalang kita ni. Miskin sangat hati kita ni. Kita boleh memahami cinta kepada seorang wanita. Lawa betul perempuan tu. Jatuh cinta kita.
terimpi-impi gitu. Macam mana ni nak buat ni? Ada jatuh cinta lah kepada seorang wanita. Kita pun terimpi-impi agak dapat balas ke tak ni. Apatah lagi kalau perempuan tu balas cinta dia. Oh, kita kata dunia ni kita lah yang punya. Jadi betapa malangnya kita boleh faham maksud mencintai seorang wanita, tetapi kita tak faham maksud mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ke malang kita ni. Sampai umur berapa kita nak faham maksud cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Kubur dah dokek dah. Kata, entahlah kita kata. Apakah kita redha dalam hidup ni selama-lama kita tak faham maksud cinta kepada Tuhan kita. Kita hanya faham cinta kepada seseorang. Kita hanya faham maksud cinta kepada amak, itu faham. Kita hanya faham maksud cinta kepada anak, itu kita faham. Jangan main anak ni, kita kata. Kita hanya faham cinta kepada cucu kita. Cucu ni lagi pula. Jangan main-main, kita kata. Damam matuk cucu tak balik minggu tu. Luar biasa cinta dia. Tapi kita tak memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang memahami makna cinta kepada Allah, bukankah dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sekiranya seseorang itu ingin cinta kepada seorang perempuan, bukankah dia menginginkan perempuan itu mencintai dia? Kalau ada satu panduan, kamu nak tak perempuan itu cinta kepada kamu? Contoh dia kan, siapa tak nak? Macam mana nak buat? Beli coklat kat dia kata. Beli coklat. Beli coklat tu tak ada sini. Kat mana? Kat Langkawi je. Poi kita Langkawi je, tapi pasal lah kan. Soho kita. Sebab apa? Sebab kita menginginkan cinta perempuan tu. Ini cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah baca jelah. Tak faham kita. Apa dia? Idza ahabballahu 'abdan. Bila Allah Taala mencintai seseorang, ibtalahu, maka Tuhan uji dia. Bermaksud kalau orang memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian itu merupakan nikmat pada dia. Sebab dia menginginkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak faham maksud cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak faham kita apa makna ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah Taala mencintai seorang hamba itu, ibtalah, Tuhan uji dia. Jadi maksud bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita taat, kita salat, kita melakukan ibadat, Tuhan uji juga tegak. Itu tanda Tuhan cinta kepada kita. Tetapi kalau kita maksiat, salat pun tidak, ibadat pun tidak, maka Tuhan bala. Itu kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang bukan beriman, diuji oleh, dia bukan bala oleh Allah Taala, itu kehinaan nama dia. Sebab itu bala bila turun, maka semua kono. Dalam hadis sebut, bala bila turun, semua kono. Tsunami bila datang, dia tak pilih. Semua kono. Yang tak beriman pun kono, yang beriman pun kono, yang pergi masjid pun kono. Kan? Dia tak pilih. Semua kono. Tapi makna dia tak sama. Kalau kono bala kepada orang musyrikin, itu kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kono kepada ahli maksiat, itu mungkin kafarah kepada dosa dia. Dia buat maksiat lalai, ditimpa bala kafarah. Ditimpa bala kepada ahli taat, maka itu cinta nama dia. Kan beza. Kerana ahli taat, itu nama dia cinta Allah kepada dia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Bila Tuhan cinta kepada seorang, maka Allah Taala balakan dia. Kemudian fa in sabara, dia sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ijtabah. Ijtabah ni Tuhan angkat dia. Tuhan pilih dia. Ijtabah pun pilih, istafah pilih. Tapi ijtabah ni lebih rendah daripada istafah. Bila dia sabar, ijtabahu. Dia mujtabah. Mujtabah dipilih lah. Tapi peringkat mujtabah. Wa in radiya istafah.
bila dia redha, maka Tuhan pilih dia. Istafa ni lebih khusus. Menjadi kekasih lebih khusus. Jadi maksud ujian Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berlaku juga kepada Imam Syekh Syarawi radhiyallahu anhu, ada seorang pergi ziarah Imam Syekh Syarawi ketika mana akhir usia dia. Jadi akhir usia dia ni selalu sakit, demam dan sebagainya. Nak bangun pun dah tak berapa nak bangun pun dah. Maka berziarahlah para ulama ke Imam Syekh Syarawi. Maka bila dia ziarah, maka ulama tadi kata, Tuan Syekh dia kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan engkau kekuatan sabar, kata dia. Dia tengok dia kesian tengok kat katil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan sabar. Engkau salah, dia kata. Wahai anak aku, dia kata, engkau salah. Salah kamu. Aku bukan dalam keadaan sabar sekarang ini, dia kata. Aku dalam keadaan nikmat. Kata dia. Terkejut ulama yang ziarah tadi. Dia berdoa supaya Tuhan berikan kesabaran pada dia. Maka dia kata, kau salah. Kau salah faham tentang diri aku sekarang, dia kata. Aku sekarang sedang berada dalam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang agung, kata dia. Kenapa? Maka dia kata, sebelum aku sihat, sebelum aku sakit, ketika mana aku sihat, dia kata, aku berada dalam nikmat Allah. Tetapi bila aku sakit ini, aku bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata. Maka aku sihat dahulu, aku bersama dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila aku sakit, aku berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku berada di sisi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini aku berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ini hanya dipahami oleh orang yang ada kefahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil dia? Dalil dia, kata Syekh Syarawi, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Taala mengatakan hadis kudusi tersebut, pada hari akhirat nanti Allah Taala mengatakan, wahai manusia, aku di dunia aku lapar, tak ada pun seorang nak bagi makan. Maka manusia tanya, ya Allah, masa bila kau lapar? Kau tahu kita bagi makan. Manusia tanya Allah Taala di akhirat nanti. Allah Taala mengatakan, bukankah pada hari sekian ada manusia tak makan, orang miskin tak makan, kata dia. Kenapa kau tak bagi dia makan? Sekiranya kau datang bagi makan, engkau akan dapati aku berada di sisi orang tu. Bermaksud orang yang bagi orang miskin makan, kita sedang menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berada di sisi orang yang susah itu. Allah Taala mengatakan, wahai manusia, aku di dunia dulu bertelanjang, tak berpakaian, tak ada seorang pun nak bagi pakaian. Maka manusia tanya, ya Allah, masa bila kau tak ada pakaian? Tak tahu pula. Kau tahu kita bagi pakaian. Maka Allah Taala mengatakan, bukankah di dunia lain ada orang yang tidak ada pakaian, kekurangan pakaian, kenapa kau tak bagi dia pakaian? Kalau engkau berikan pakaian, engkau akan dapat aku di sisi orang itu. Kemudian Allah Taala mengatakan, wahai manusia, aku di dunia sakit, demam, tak ada siapa pun ziarah. Maka manusia tanya, ya Allah, masa bila kau sakit? Tak tahu pula. Macam mana nak ziarah? Maka Allah Taala mengatakan bahawa bukankah ketika di dunia ada orang sakit, sekiranya engkau ziarah orang itu, engkau dapati aku berada di sisinya. Hadis begitu. Bermaksud orang sakit, Allah Taala berada di sisinya. Jadi kalau kita ziarah orang sakit, kita menghampiri Allah Taala yang berada di sisi orang sakit tu. Jadi orang biasa sekadar membaca hadis tersebut, tapi Syekh Syarawi menghayati makna hadis tersebut dan dia merasai Allah Taala berada di sisi dia. Sebab hadis itu mengatakan, apabila engkau ziarah orang sakit, Allah Taala berada di sisi orang sakit itu. Maka kata Syekh, aku berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mana ada kenikmatan berada di sisi kekasih. Kalau orang memahami makna kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka mana ada nikmat boleh kita bandingkan sekiranya berada di sisi kekasih.
walaupun kita tak dapat yang lain, beradisi kasih dan madai. Jadi maksud hanya dipahami oleh orang yang ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala